Ya, alhamdulillah kita kembali lagi sampai pagi dan seperti biasa kami membawakan untuk hari ini di hari Jumaat pertemuan kita. Hari ini ada penonton. Hari ini adalah 9 bulan Rabiul Akhir 1444 Hijrah bersamaan dengan 4 hari bulan November tahun 2022 di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Biasa kami akan membawakan kepada anda semua hari ini segmen Elit Rohani dan topik yang akan kita bincangkan hari ini ialah mengenai dengan pelihara diri dan juga maruah. Dan narasumber kita hari ini di studio, kita telah menjemput Yang Mulia Dr. Hajah Mas Suryati Haji Yahya, merupakan seorang penolong profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali yang telah pun berada dengan kita di studio menyerikan lagi rampai pagi hari ini. Apa kata kita terus saya sapa beliau, Sarina? Ya, Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rezeki dan juga nikmat kesihatan dikurniakan kita ni berjumpa hari ini ya. 2 minggu sekali segmen Elit Rohani ini dibawakan dalam edisi rampai pagi. Hari ini pelihara diri dan juga maruah. Sesuatu yang mudah kita ni fahami, tapi saya percaya apa yang akan dihuraikan nanti lebih mendalam. InsyaAllah. Jadi dalam hal ini juga barangkali sebagai mukadimah Dr. Hajah memberikan maksud pelihara diri dalam konteks apa yang kita ni perbincangkan. Elit Rohani. Okey, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wattammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, para penonton di mana jua segmen ini dapat diikuti, insya-Allah semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, sentiasa dalam rahmat Allah jua. Dan insya-Allah melalui segmen ini kita akan bercakap tentang pelihara diri dan maruah. Dan setentunya tajuk ini mempunyai hubung kait jua dengan perkembangan ataupun pembangunan kerohanian kita ni jua. Mudahan sama-sama dapat diambil manfaat pada akhirnya. Baik, dari segi maksud pelihara diri ini adalah sebenarnya kita ni memelihara kehormatan diri. Kehormatan diri kita ni. Jadi kehormatan diri itu sama juga apabila tersebut harga diri. Dan ia akan merujuk kepada maruah diri kita ni juga sebenarnya. Jadi dalam hal ini perlunya kita ni melihara maruah harga diri kita ni itu sebab kalau kita kurang menjaga, ia akan menjadi memberikan kesan yang buruk kepada nilai diri kita sendiri, okey, kepada keluarga kita ni, kepada masyarakat, negara dan bangsa kita sendiri juga sebenarnya. Jadi justru itu perlu kita ni mengambil berat tentang pentingnya untuk kita ni menjaga pelihara diri dan maruah kita ni juga. Dalam hal ini mungkin saya boleh ambil sedikit contoh. Mana mungkin sebagai insan yang waras akan membiarkan dirinya ia punya maruahnya akan dicalar sebegitu saja, tidak mungkin. Dan serendah-rendah martabat pun dalam bidang pekerjaan, meskipun kita ni melihat orang itu pekerjaannya mungkin sebagai tukang sapu mungkin, buruh macam itu. Jadi bukan bermaksud untuk kita ni sewenang-wenangnya untuk mencalarkan akhir muka di orang ini. Jadi apapun mereka ni tetap mempunyai maruah dan harga diri sebenarnya. Jadi itu yang di-highlight mengenai dengan pelihara diri dan maruah dalam segmen ini kalian ni. Alhamdulillah. Cukup padat sekali sebenarnya mukadimah yang disampaikan oleh Dr. Hajah. Dr. Hajah ada menyentuh tadi mengenai dengan harga diri, nilai kita ni dan juga air muka kita ni. Itu kalau kita lihat dari segi konteks, dari segi bahasanya, maksud kepahaman kita ni mengenai dengan pelihara diri. Jadi kalau berikutnya kalau boleh tani memfokuskan ke arah topik hari ini, pelihara diri dari sudut menurut Al-Quran dan juga Al-Sunnah ni Dr. Hajah. Okey, baik. Melihat kepada pentingnya tentang pelihara diri dan maruah ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 30. Dan saya akan terus kepada terjemahannya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan ataupun menundukkan pandangan mereka daripada memandang
memandang yang haram dan melihara kehormatan mereka, kerana yang demikian itu kedudukannya adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi dalam merujuk kepada Al-Quran ini, jelas untuk kita ni mengambil perhatian dalam menjaga maruah ni, melihara diri ni adalah termasuk dalam kita ni menjaga pandangan kita ni, pandangan mata kita ni. Apabila kita ni bersama dengan dalam pergaulan, hendaklah menundukkan pandangan kita ni sebenarnya. Dan ini pun juga disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW memperingatkan juga tentang perlunya kita ni melihara diri dan maruah ni. Di mana baginda Rasulullah SAW bersabda yang mana bermaksud, apa yang aku larang kamu lakukan, hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan untuk kerjakan, maka lakukanlah sesuai kemampuan kamu. Dan ini adalah merupakan merujuk kepada hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita ni lihat kepada ayat Quran dan hadis tersebut, ternyata memang penting untuk kita ni pelihara diri dan maruah, dan disebutkan juga oleh seorang ulama tasawuf, tapi ia di dalam jajaran selalu mengandungkan hadis juga. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu pun juga ada menyebutkan bahwasanya orang-orang melihara diri ini ia sifatnya jati dirinya itu akan membawa ke dianya, membawakan seorang itu kepada level tahap kepada sebagai orang yang mukmin dan bertakwa. Jadi itu pentingnya kenapa kita ni perlu melihara diri dan maruah itu, sebab akan membawa kita ni mencapai ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya. Itu pentingnya kenapa kita ni mesti melihara diri dan maruah ni juga. Jadi kalau kita ni fahami daripada petikan hadis yang dibawakan sebentar tadi, lebih memandu kita ni mengawal perilaku, tindakan, cara berfikir, hartanya orang kita tu secara keseluruhannya panca indera kita ni peluang tu, kerana ia boleh berreflek apa yang kita lakukan itu berreflek juga kepada apa pandangan masyarakat ada seorang individu tu. Alhamdulillah. Dan apabila kita ni menyantuni juga surah An-Nur dalam aspek memelihara ataupun pelihara diri ini. Tadi itu sudah sebutkan sebenarnya adalah surah Nur. Jadi macam mana kita ni menyantuni ataupun memahami lebih baik surah An-Nur tersebut. Jadi sebenarnya surah An-Nur itu ia adalah memberikan tadi satu garis pandu sebagaimana disebutkan tadi, iaitu garis pandu bagaimana kita ni itu menjaga diri atau memelihara diri supaya sekaligus maruah kita ni terjaga. Dan ada disebutkan dalam 3 perkara. Pertama, pelihara diri dan maruah kita itu akan terjaga dengan baik seandainya kita ni memelihara tata pergaulan kita ni, tata bicara kita ni, dan juga bagaimana kita ni menyantuni bersama masyarakat, pergaulan, percakapan kita ni, semua tu dihitung kira sebenarnya untuk untuk diambil kira dalam pelihara diri dan juga maruah. Jadi dalam hal ini maksudnya tu integriti integriti, ya betul. Kalau orang dalam di kalangan warga perkhidmatan awam tu, walau apapun profesi yang disandang, kita ni perlu ada menerapkan nilai-nilai murni ataupun itu tu menjaga integriti setiap satu daripada kita ni. Tapi dalam aspek keagamaan, ini yang orang sebenarnya yang perlu tersirat. Banyak sebenarnya boleh kita ni perbincangkan. Ada satu quote cukup orang popular lah, don't judge a book by its cover. Ya betul. Macam mana pandangan Dr. Hajah memahami dan mengamati akan quotes ini apabila kadang-kadang kita ini boleh menilai melalui pandangan fizikal, pandangan zahir sahaja. Sesuatu yang mungkin saja terjadi itu ada asbab, ada sebab. Baik. Dalam hal tersebut, sebenarnya adalah terpulang kepada setiap individu masing-masing. Saya percaya, saya yakin, setiap individu itu ia pasti punya pengawalan dirinya. Ia pasti akan berhati-hati dalam segala hal, insya-Allah. Cuma mungkin terkadang biasalah kita ni kan manusia biasa, terkadang adalah juga tersilap, maksudnya terkadang tanpa disedari, mungkin sebagai contoh saja, mungkin dalam pergaulan mungkin kita ni agak keterlaluan mungkin. Pergaulan tu mungkin sesama perempuan tidak menjadi masalah, tetapi mungkin yang menjadi masalah itu yang menjadi pandangan orang yang apabila pergaulan kita itu agak kurang dijaga, apabila kita ni bersama yang bukan pasangan kita ni, bukan mahram kita ni, antara maksudnya di antara lelaki dan perempuan.
Baik, dalam hal ni sebenarnya terlebih dahulu syariat pun telah menentukan sebenarnya macam mana yang penting dijaga dalam hal pergaulan itu. Yang penting sebenarnya adalah mengambil kira aspek pakaian kita ni, menjaga aurat kita ni sebenarnya. Jadi semua tu kan mengambil kira. Kalau misalnya pakaian kita ni agak menjolok mata misalnya, jadi kalau dalam pergaulan yang mungkin kurang dijaga, sudah tentu akan mendatangkan sesuatu yang mungkin kurang, agak menyenangkan kepada yang lain. Jadi itulah perkara yang saling berkait sebenarnya, dilihat sebagai remeh tetapi itulah akibatnya. Jadi dalam hal ini perlulah kita ni melihara diri, maruah kita ni, sebab orang lain akan menjudge itu, maksudnya adalah sebahagian pandangan mata yang mungkin kurang senang mungkin melihat keadaan tersebut macam itulah. Jadi tinggal kita ni sendiri untuk menjaga diri kita ni sendiri, dan kita ni saya yakin kita ni pun mungkin ada tahap batas kita ni juga, dan kita ni sure kita ni boleh jaga semua tu insya-Allah. Kalau orang kita ni benar-benar menggunakan akal kita ni itu dengan semaksimalnya, pastinya walau apapun anutan agama masing-masing dalam hal memelihara dan maruah ni semua memang ada dipandukan, betul? Betul. Ustazah, betul. Rasanya rakan-rakan ataupun keluarga mainkan peranan penting je barangkali Ustazah. Didikan. Selain daripada kita ni, orang selalu membuat muhasabah diri dan mereflek diri sendiri. Mungkin kadang-kadang ada satu perkara tu terlepas pandang. Seperti yang Ustazah katakan tadi, memanglah kita ni sebagai manusia mungkin ada tersilap, sedangkan lidah lagi tergigitnya orang. Ini kan pula dalam kelakuan tadi sepanjang hari, mungkin bagi kita ni dah sadar. Mungkin Anita caraku bercakap selama ni, Anita caraku berpakaian, belum pernah orang menegur. Rasanya okey, tapi bila mempunyai kawan yang rasanya boleh percaya, yang boleh sama-sama membimbing kita ni bersama untuk ke arah sesuatu yang baik ni Ustazah, ataupun penting je sebenarnya. Sebenarnya mungkin kalau boleh saya highlight semula, mungkin generasi kita ni hari ini sudah agak jauh tidak mungkin seperti generasi kita yang sebelumnya. Generasi kita yang dulu-dulu orang lama agak muadab, agak beradab orangnya. Jadi beradab tu maksudnya adab lebih depan. Adab tu di depan, maksudnya dari segi gaya kita ni berdiri, lalu lintas depan orang tua, begitu. Jadi saya rasa benda tu sudah agak jauh daripada generasi hari ini. Mungkin perlu kita ni ambil baliklah, bawakan semula. Maafkan saya Dr. Raja, heran lebih walih ucapan lisan orang-orang tua terdahulu tu, sedangkan orang tua dahulu tu asalnya pun juga memang anak tetapi apabila orang macam saya ada orang tua lebih diri berperasaan lebih walih cakap indong kita ni tu. Tapi apabila situasinya kita ni mengendali anak kita ni, terasa sedikit cabaran. Perubahan. Bukanlah kita ni menyorang menunding kepada peredarannya zaman, kepesatannya teknologi, tetapi sebenarnya semakin pesat, semakin majunya dunia tu barangkali di sini kita ni melihat cabaran-cabaran itu lebih mudah diserap oleh anak-anak muda kita ni, sehingga barangkali usaha untuk kita ni menyuntik dorang ni dengan ilmu-ilmu kerohanian itu agak sukar. Pandangan Dr. Raja sendiri bagaimana? Baik, sebagaimana juga kita ni mungkin semua maklum je lah. Sebenarnya ketinggian teknologi ini sebenarnya pada masa yang sama agak merendahkan kita punya rohani sebenarnya. Jadi ia tidak balance. Jadi macam mana cara kita ni untuk mengisi gap ni tadi? Gap yang agak jauh. Satu sudut ia teknologi yang tinggi, pada satu sudut yang lain maruah kita ni, rohani kita ni agak rendah macam itu. Jadi inilah kita ni punya cabaran lah sebenarnya. Dan aspek yang penting itulah kembali kepada pendidikan, kembali kepada pendidikan yang kalau boleh pendidikan seperti dulu, cuma macam mananya. Pendidikan orang dulu tu agak kalau kita ni katakan, kita ni setuju orang kita ni kan mengatakan style lama ni kita ni mau kan tahu macam tu. Tapi itulah sebenarnya pendidikan orang dulu tu agak membentuk pribadi dan watak orang tu sampai ke hari ini, sekalipun bukan ke tahap yang warak mungkin, tetapi agak dari segi akhlak, beradab, dari segi bercakap, bermuamalah, agak menjaga, tidak sewenang-wenangnya bercakap. Jadi dari sudut bahasa pun dijaga, supaya kalau boleh janganlah sampai perkataan yang kita ni keluarkan tu mungkin merusik ataupun menyakiti hati orang yang mendengar macam tu. Jadi begitulah adab orang-orang terdahulu, dan saya rasa adab itu perlu dikembalikanlah. Jadi dalam kita ni memartabatkan semula lah mungkin pelihara diri dan maruah macam tu. Jadi kalau kita ni kurang menjaga pelihara diri, maruah ni, kita ni mungkin boleh lihatlah
apa akibatnya sekarang ni. Dan kalau anda menjaga, mungkin saja boleh terjadi akan membawa kepada banyak kes jenayah macam itulah. Sebab itu kurang jaga kan, kurang menjaga pelihara diri itu dan kurang maruah itu kurang jaga. Pelihara diri dan maruah itu sebenarnya bukan hanya orang kepentingannya itu untuk diri sendiri, tetapi ia lebih juga berimpak kepada kesannya kepada keluarga. Bercakap mengenai dengan mempelajari adab ini memang betul. Hal ini mungkin indah akan kita ni perolehi sebagaimana kita ni mencari sesuatu yang kita ni waham, yang kita ni keliru arah Google, contoh ataupun kalau dulu ensiklopedia gunanya tu akan mencari apa maksud adab dan seumpamanya. Tapi tentu barang ini perlu dipelajari one to one barangkali secara teknologi pun rasanya walaupun ia akan menyediakan satu artikel yang indah berkenaan dengan adab dan seumpama, tetapi jika ia tidak dipraktikalkan, ia kurang kesan, Dr. Raja. Adab tu lebih kepada praktikal. Sebab kalau kita ni merujuk kepada Pak Cik Google pun lebih kepada teori saja. Maksudnya teori saja. Mungkin dalam Google tu dia akan katakan okey, kalau kita berkata dengan orang tua, bercakap dengan orang tua hendaklah begini-begini, tapi tidak sama apabila kita mempraktikkannya. Jadi praktikal tu memang sangat penting. Sebab tu ia berkaitan dengan adab tadi. Kerana yang kita ni baca akan menjadi ilmu. Tapi yang kita ni praktikan itu akan menjadi amalan dan tabiat kita ni. Dalam masa 4 minit kita ni ada, walaupun orang melencong sedikit daripada memelihara diri dan maruah itu terus kepada adab, saya rasa setiap satunya ni ada hubung kaitnya. Dan barangkali untuk memberikan kefahaman secara ringkas juga hubung kait pelihara diri dan juga maruah dalam pembangunan rohani itu. Okey, penting saya highlightkan pelihara diri dan maruah ini sebenarnya ia berkaitan sangat dengan sifat kita ni, akhlak kita ni. Sebab kita ni memang manusia biasa, memang tidak akan lepas daripada melakukan sebarang kesilapan. Jadi seandainya kita ni kurang perhatian dalam hal ini, jadi akan melibatkan dosa kecil. Jadi akan bertambah banyak dosa kecil, jadi akan menjadikan kepada adanya dosa besar dan ini akan menjuruskan orang itu untuk melakukan perkara yang lebih besar lagi. Jadi perkara ini diperlukan untuk menjaga diri kita sendiri dan penting untuk menjaga maruah laju sebenarnya. Itu sebenarnya. Terima kasih Dr. Hajah sesingkat kurang 20 minit kita bersama dalam ruangan Elite Rohani. Sebenarnya setiap satu tajuk yang dibawakan 2 minggu sekali ini pun kadang-kadang indah puas untuk kita ni menggali. Jadi mudah-mudahan akan berterusan juga kita ni terus membawakan topik-topik yang indah ni semata-mata untuk membangun rohani yang elite di kalangan rakyat ataupun khususnya generasi muda di negara Brunei Darussalam. Jadi mungkin soalan terakhir kepada Dr. Hajah sebagai kesimpulannya Dr. Hajah mengenai dengan topik perbincangan kita ni hari ini, Dr. Hajah silakan. Okey, baik, sebagai kesimpulan disebutkan tadi bahawasanya pelihara diri dan maruah ini adalah tuntutan syarak dan kita ni sebagai umat Islam dan umat kepada Nabi Muhammad SAW semestinya menjaga maruah kita ni, pelihara diri ni sebagai jati diri kita ni, jati diri kita sebenar sebagai seorang Muslim, di mana kita akan berpegang teguh kepada ajaran Islam, laras dengan ahli sunnah wal jamaah, laras juga dengan syariat yang bermazhabkan mazhab Syafi'i, macam itu. Jadi itulah pentingnya kita ni menjaga maruah dan akhirnya untuk pentingnya juga menjaga maruah ni supaya kita ni terhindar daripada dosa besar, dosa kecil, sebab perkara itu akan berimplikasi kepada an-nafs ataupun penyucian jiwa kita sebenarnya. Betul, terima kasih. Alhamdulillah, ilmu yang cukup bermanfaat kita ni perolehi di hari Jumaat ini dan insya-Allah kita jumpa lagi Dr. Hajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.